Bertemu lagi dalam Malaysia Milih jam 5 petang. Saya Syafzan Johari dan tentu sekali dalam jam ini kita nak beri tumpuan kepada pertama sekali kita sebut siapakah calon-calon ataupun individu yang menjadi pilihan rakyat untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri. Dan kita dah dapat nama-nama individu-individu tertentu dan tapi yang penting sekali ialah siapa pun yang menjadi Perdana Menteri, yang pentingnya ialah bagaimana individu terbabit dapat come up, dapat wujudkan, dapat tampilkan penyelesaian terhadap masalah rakyat nombor satu ketika ini, iaitu kos sara hidup. Dan ini kita nak cuba fahami secara lebih mendalam apakah kekosongan vacuum yang ada dalam perbualan seharian di Malaysia ini tak kala kita nak menunggu hari pengundian. Bagaimana kita nak improve keadaan, bagaimana kita nak tambah baik keadaan ini, terutama sekali untuk mengajak ahli-ahli politik secara keseluruhannya untuk mengenepikan siapakah calon-calon yang mungkin boleh jadi Perdana Menteri, tapi settle ataupun selesaikan masalah rakyat terlebih dahulu. Untuk itu kita bersama dengan fellow Majlis Belia Malaysia, Saudari Kavita Mahindran. Kavita, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali kalau kita lihat data yang saya tampilkan sebentar tadi telah pun meletakkan beberapa individu berdasarkan kajian oleh rakan-rakan strategik kami, ada beberapa individu yang dinamakan ataupun yang menjadi antara individu pilihan sebagai Perdana Menteri. Tapi realitinya di lapangan kita juga bersama dengan rakan tugas Umar. Umar melaporkan sebenarnya rakyat tak kisah pun siapa nak jadi Perdana Menteri asalkan masalah rakyat dapat selesaikan. Bagaimana kita nak faham dalam konteks belia? Manakala belia, terutama sekali dalam belia yang muda-muda lah, umur 18-21 tahun, masih lagi menjadi tanggungan keluarga. Dan mereka ini masih belum dalam kategori golongan yang bekerja umpamanya. Bagaimana mereka proses semua ni? Okey, terima kasih atas soalan itu, Syarizan. Okey, kepada belia dari umur 18 hingga 21 tahun ni, mereka kebanyakannya mereka masih sedang belajar ataupun masih dalam tanggungan ibu bapa mereka. Dan mereka akan, apa yang mereka sedang melihat sekarang, kemungkinan besar sekarang dari segi pembelajaran mereka sudah ditanggung ataupun mereka telah ambil PTPTN ataupun sedang ambil dapat scholarship untuk meneruskan pelajaran. Dan untuk mereka tengok alam seterusnya ialah bila sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan nanti, apa yang mereka akan look forward ialah gaji gaji asas yang disetkan oleh the entire government, dan the entire cost of living untuk student sekarang ni pun, apa yang mereka selalunya mereka tahu yang pembelajaran mereka ni dari segi nak pergi ke additional tuition ataupun untuk in terms of travelling ke university ataupun kebanyakannya, dan saya dapat maklumat kebanyakan kelas sekarang ni ialah dia adakan secara hybrid ataupun mostly selecting to go for online classes daripada hadir secara bersemuka di universiti. Dan dari segi perbelanjaan mereka dari situ selalunya ditanggung, tetapi permasalahan mereka ni dari segi e-wallet dan ataupun sokongan yang diberi daripada kerajaan in terms of e-wallet ataupun bagi memberikan gadget seperti itu. Dan saya rasa benda ni tidak begitu kukuh ataupun dia tak ada such a long term planning in terms of managing their financial. Sebab kesedaran para belia yang muda sekarang ini in terms of financial freedom ataupun education in terms of understanding finance tu masih kurang. Dan saya rasa mereka perlu kita perlu kuatkan lagi ilmu mereka tu dari sekolah dan juga di universiti juga. Dan in terms of financial freedom ni mereka masih lagi lemah dan mereka tidak lagi begitu serius. Tetapi bila students yang nak masuk ke alam pekerjaan ni, mereka dah mula tanya, what is my basic salary? So basic salary ni kalau kita tengok kebanyakannya dalam 2,500. This is an average salary in dalam beberapa state sekarang ini. Tapi kalau kita katakan 2,500 kepada para belia yang sedang bekerja di Kuala Lumpur dan menetap dan bekerja di Kuala Lumpur, kita tengok yang gaji 2,500 ini masih lagi rendah dan mereka hanya dapat survive dan they can't live comfortably. So in terms of livelihood mereka ni terjejas dan mereka tidak dapat enjoy most of the offers ataupun in terms of improving the entire livelihood for them as a youth.
And other than that, for 18 to 21 years old, another thing that we notice, mereka in terms of selecting a politician ataupun selecting a party, it really depends and they are still very much influenced daripada keluarga dan juga rakan-rakan mereka. Dan selain itu, mereka tengok what is the current media trend ataupun current topic that is discussed by the party politik, dan mereka akan lebih akan beri tumpuan untuk membincangkan parti ataupun politician yang membawa sesuatu topik ataupun sesuatu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Kak Vita, kalau kita lihat ya, golongan pelajar lah, terutama sekali yang berada di kolej-kolej dan universiti, berusia pada dalam kalangan usia 18, 19, 20 ya. Mereka ini barulah dalam kategori golongan yang baru belajar nak hidup dan daripada meninggalkan mereka baru saja meninggalkan rumah umpamanya, dan ketika inilah tempoh untuk mereka belajar hidup susah ya, kerana kalau katakanlah pelajar itu hanya bergantung kepada pinjaman PTPTN dan datang daripada keluarga yang miskin, keluarga yang berpendapatan rendah, tentu sekali keluarga itu tidak dapat memberi bantuan yang orang kata signifikan untuk membantu dari segi contohnya makanan harian, pengangkutan dan sebagainya. Dan walaupun mereka tidak boleh tidak boleh ada gaji lagi, mungkin tak bekerja secara part time dan sebagainya, dan pendapatan ataupun duit yang ada itu sangat limited, tapi mereka pada ketika inilah mereka perlu belajar untuk stretch every ringgit that they have. Itu satu. Dan dua, adakah keadaan ini yang sebenarnya sangat sangat ditakuti dia orang, mereka, kerana nanti dia orang kata, oh ini adalah tempoh zaman belajar, nanti apabila sudah bekerja, the real life nanti lagi teruk. Adakah itu menjadi faktor yang mereka takutkan dan akan menjejaskan ataupun memberi kesan kepada tindakan mereka untuk mengundi mana-mana parti? Okey, untuk kepada mereka yang telah telah hadapi kesusahan hidup mereka sebegini dengan income yang rendah, parents pun mereka susah untuk bayar tuition fee ataupun pengangkutan mereka, ada sesetengah tu ambil effort untuk buat ekonomi gig ataupun buat part time job ataupun business. Dan tapi berita yang saya dapat juga, kebanyakan pelajar mereka telah mengambil keputusan untuk tangguhkan semester ataupun mereka defer daripada semester supaya mereka ambil masa untuk bekerja, mereka kumpul duit sebelum mereka sambung balik pelajaran. Dan selain dari itu, yang saya dapat lihat daripada di kalangan para belia muda ni sekejap, mereka rasa in terms of political knowledge tu masih kurang, dan mereka tidak rasa macam seperti, saya rasa kebanyakan masyarakat mereka tak kisah siapa yang jadi the next prime minister of the country, tapi asalkan the manifesto ataupun agenda yang diketengahkan tu mereka dapat rasakan. So in terms of the students quality education, or dapat let's say PTPTN mereka ada bagi pengurangan peratusan kalau dilangsaikan dengan sepenuhnya, things like that. At the same time, they would also want to know, is education is the only thing for them to survive before they get into the working world? That is another issue for us to discuss. Tetapi kebanyakannya sebab in terms of just because the money is not there, student lebih rela untuk defer, mereka ambil few months bekerja, kumpul duit dan only continue studies. Saya rasa keadaan ini memang sungguh menyedihkan sebab kita tidak dapat pupuk para pelajar ni untuk teruskan pelajaran. Dan saya harap kepada parti politik di sana tu, mereka perlu fikirkan bagaimana kita dapat kurangkan keraguan ataupun kerisauan adik-adik kita ni dengan sedikitnya wang tu, mereka perlu definitely they have to stretch for the entire month. Kak Vita tadi ada sebut mengenai kepentingan manifesto Mampukah manifesto memberi jawapan ataupun penyelesaian untuk mengurangkan keraguan, kebimbangan dan kerisauan mereka tak kala mereka meniti usia yang nak masuk ke arah dewasa ni, Kak Vita? Betul. Definitely manifesto ataupun sebab yang ni akan bagi give an overall
goal ataupun image untuk para pengundi kita ni dapat tahu ataupun kita akan dapat sedikit confident. Okay, so parti ni mereka ada goal untuk laksanakan agenda seperti ini, dan walaupun kalau kita nak compare kepada GE yang lepas, walaupun manifesto telah dibentangkan dan di-announce publicly tetapi tidak dilaksanakan. So that there is one to look at. Tapi at the same time, the manifesto ataupun the goals parti mereka nak achieve at the end of the day is important, supaya ni akan dapat beri confident ataupun keyakinan kepada masyarakat kita untuk mengundi salah seorang parti politik ataupun the politician. Baik. Terima kasih banyak Kavita kerana bersama kami. Kavita Mahendran merupakan fellow Majlis Belia Malaysia MBM. Kita bercakap mengenai kehendak kalangan belia di Malaysia dan beri fokus kepada golongan berusia antara 18 hingga 20-21 tahun yang merupakan pengundi secara automatik pada pilihan raya umum kali ini, dan kita memberi penekanan dan fokus mengenai apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pengundi-pengundi kita dan bagaimanakah faktor poster boy yang diangkat oleh parti-parti politik. Adakah kempen poster boy ini berkesan untuk menangkap imajinasi dan juga kehendak belia-belia kita? Dan ini kita akan tentu sekali akan memberi fokus pada kata episod-episod Malaysia Memilih seterusnya, dan tentu sekali masalah utama yang perlu diselesaikan pada ketika ini iaitu kos sara hidup. Tentu sekali juga akan diberikan tumpuan yang hebat di Astro Awani. Apapun kita pada ini merupakan ini kita sedang menantikan juga paling penting untuk hari ini iaitu penamaan calon untuk dua parti utama iaitu Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang akan berlaku serentak pada malam ini jam 8.30 malam. Astro Awani seperti biasa akan menayangkan kedua-dua program berkenaan ataupun kedua-dua acara berkenaan, acara penamaan calon di Barisan Nasional dan juga di Perikatan Nasional di semua platform digital kami. Kita nak tengok adakah siapakah poster boy yang akan dikemukakan contohnya, dan juga siapakah calon-calon ataupun pemimpin-pemimpin yang akan dikemukakan oleh kedua-dua parti berkenaan. Sekian sahaja untuk jam ini. Saya Syifan Johari. Kita jumpa lagi.